Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Grup 4 akan membentangkan poster kami yang bertajuk Atheism. Atheism berasal daripada bahasa Yunani iaitu atheos, yang bermaksud tanpa Tuhan. Penafian terhadap Tuhan sudah wujud pada zaman-zaman kuno seperti pada zaman jahiliah. Tetapi pada abad ke-19, atheism mula bentuk menjadi satu fahaman dan aliran pemikiran. Friedrich merupakan antara peropol terawal dalam fahaman atheis. Pernyataan beliau bahawa Tuhan sudah mati menjadi titik permulaan kepada perubahan nilai pusat masyarakat barat pada masa itu. Sistem nilai masyarakat barat mula berubah dan tidak lagi berpusat pada akidah Kristian. Dengan perkembangan kebebasan minda free thought dan kritikan terhadap agama, penggunaan terma atheism kemudiannya menjadi lebih spesifik dan terurus. Kepercayaan atheism bertentangan dengan theism yang merujuk kepada kepercayaan sekurang-kurangnya satu Tuhan. Oleh itu, lahirnya ahli-ahli fikir yang berterus terang menafikan kewujudan Tuhan dengan dalil-dalil mereka yang tersendiri. Terdapat beberapa teori yang timbul setelah kedatangan golongan atheism. Teori yang pertama ialah teori materialisme. Kewujudan Tuhan tidak memenuhi kriteria sebagai suatu kewujudan. Hal ini kerana Tuhan tidak mempunyai jasad yang dapat dikesan oleh panca indera manusia mahupun mesin-mesin. Ini menyebabkan mereka beranggapan bahawa Tuhan hanyalah khayalan manusia semata-mata. Teori yang kedua ialah masalah kesengsaraan di muka bumi ini. Sekiranya Tuhan berkuasa mutlak dan maha adil, mengapakah ia tetap mengizinkan kejahatan untuk berlaku di muka bumi ini? Hal ini kerana kejahatan dan kebaikan kedua-duanya berlaku secara serentak dan setiap tindakan manusia adalah 100% daripada manusia itu sendiri dengan pegangan masing-masing. Tuhan menguji tahap kesabaran dan keimanan manusia, adakah mereka mampu bertahan dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan atau sanggup melanggarnya. Teori yang ketiga ialah masalah logikal. Masalah logikal merupakan persoalan-persoalan yang timbul daripada golongan mereka yang menguji had kuasa Tuhan. Seperti, adakah Tuhan mampu mencipta sesuatu objek yang sangat berat sehingga dirinya sendiri tidak mampu mengangkatnya? Kekuasaan Tuhan sebenarnya adalah di luar logik akal manusia. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan mempunyai sebab-sebab yang tertentu. Teori yang keempat ialah teori penipuan sendiri. Mereka beranggapan bahawa Tuhan hanyalah ciptaan untuk kawalan sosial. Kawalan sosial bermaksud setiap kebaikan dan amalan yang dilakukan oleh mereka hanyalah untuk penyiapan kepada ke arah kematian. Jadi mereka berasakan bahawa kawalan sosial ini adalah amat-amat dikongkong dan mereka mahukan kebebasan. Dan teori yang seterusnya ialah ketidaksinambungan. Disebabkan ada beribu agama di dunia ini dan masing-masing mempunyai imej Tuhan yang tersendiri dan bercanggah antara satu sama lain, ini menyebabkan golongan atheism amat sangsi dengan setiap agama di muka bumi ini. Nama saya Madhumita Devi. Saya akan membentangkan punca-punca atheism. Terdapat 3 punca atheism. Yang pertama, perkembangan teknologi dan sains. Perkembangan teknologi dan sains menyebabkan manusia tidak lagi bergantung kepada kuasa Tuhan dan menjawab segala jenis misteri alam semesta dengan pengetahuan sains mereka. Yang kedua, fahaman sosial progresif. Fahaman sosial progresif ini merupakan anggapan bahawa agama merupakan satu pemboleh ubah dalam masyarakat dan orang yang kuat beragama dianggap sebagai konservatif, iaitu satu nilai negatif dalam masyarakat. Yang ketiga, faktor moraliti. Masyarakat beranggapan bahawa kebolehan manusia untuk berlaku baik atau sebaliknya tidak memerlukan kewujudan Tuhan ataupun syaitan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang cabaran dan kesan golongan atheism ini terhadap individu, masyarakat dan negara. Cabaran yang pertama adalah cabaran dalam mempertahankan akidah yang benar. Perkembangan teknologi akan menyebabkan berlakunya perubahan yang ketara terhadap gaya hidup masyarakat masa kini. Namun di sebalik perkembangan teknologi ini, umat Islam perlulah sedar bahawa cabaran hidup pada masa ini lebih hebat jika hendak dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.
Hal ini kerana dengan menggunakan sosial media, terdapat banyak fahaman-fahaman dan berita-berita yang dapat memesongkan akidah umat Islam pada masa kini. Golongan etis ini juga menggunakan sosial media seperti Facebook, iaitu yang dinamakan sebagai Etis Republic dan juga Warung Etis untuk menyebarkan fahaman dan juga pegangan mereka. Perkara ini amatlah membimbangkan terutamanya kepada umat Islam kerana fahaman mereka terhadap kewujudan itu sangat bercanggah dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Selain itu, cabaran yang kedua adalah masyarakat akan berpecah belah kerana terlalu banyak ideologi baru yang bercanggah dengan etnik dengan agama lain. Seperti yang saya katakan sebelum ini, sosial media telah membuka ruang untuk orang saling memberikan pandangan. Perkara ini juga mungkin membuka ruang kepada perbalahan. Malah ia turut memberi peluang kepada golongan etism ini untuk menindas golongan yang beragama seperti Islam, Kristian, Buddha, Hindu dan lain-lain. Hal ini kerana golongan etism selalunya hanya menghormati kaum sesama mereka saja. Dan ini kemungkinan besar boleh membawa kepada terjadinya prejudis, stereotip dan diskriminasi. Isi utama saya di sini adalah sosial media bukanlah punca terhadap masalah ini berlaku. Tetapi masalah sikap pengguna sosial media yang ada niat yang tertentu apabila berada di alam maya. Sekiranya niat mereka baik, maka perbincangan itu akan jadi bermanfaat. Sebaliknya, sekiranya niat mereka tidak baik, ia akan membawa kepada pembincangan yang tidak sihat. Seterusnya, cabaran yang ketiga adalah negara akan mundur kerana perpaduan dan kesatuan susah dicapai akibat daripada permusuhan dan benci-membenci terhadap golongan yang beragama. Jika masyarakat berpecah belah disebabkan perang saudara yang berlaku antara golongan yang beragama dan golongan yang tidak beragama, ia akan mewujudkan suasana yang tidak aman dan harmoni. Bukan itu saja, mempercayai ketidakwujudan Tuhan adalah bercanggah dengan rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Tujuan rukun negara itu sendiri adalah mengembalikan perpaduan antara rakyat berbilang agama dan kaum. Sebarang tindakan yang menyalahi rukun negara boleh diibaratkan sebagai mencabar perpaduan negara yang telah menjadi ikrar seluruh rakyat negara berdaulat ini. Akhir sekali, cabaran yang keempat adalah gejala-gejala tidak bermoral akan meningkat. Secara falsafahnya, seseorang yang percaya kepada agama, mereka akan percaya kewujudan Tuhan yang akan memperhatikan segala tindak tanduk mereka di dunia ini. Saya juga percaya semua agama mengajar pengikutnya untuk membuat baik dan melakukan perkara-perkara yang bermoral. Tetapi bagi golongan etism, mereka tidak pernah menyentuh perkara-perkara seperti ini. Bagi mereka, individu bebas melakukan apa saja yang dapat memuaskan hati mereka, asalkan tidak mengganggu manusia lain. Perkara ini amatlah merisaukan kerana barah etism bakal menghapuskan bukan saja agama, malah juga budaya dan adat ketimuran dan juga ia dapat memberi kesan yang buruk kepada keharmonian negara kita. Seterusnya, penyelesaian gejala etisma. Pertama, didikan agama awal di rumah. Ibu bapa wajarlah memainkan peranan penting dalam mencorak jati diri anak-anak mereka dengan memberi didikan agama awal di usia yang muda. Kerana anak ini masih suci, bersih umpama kain putih. Ibu bapa boleh memberi pengajaran yang tidak formal yang mudah untuk anak-anak mereka fahami akan konsep ketuhanan. Misalnya, ibu bapa Muslim mereka boleh membawa anak-anak mereka melihat langit dan awan yang indah ketika beriadah. Mereka boleh memuji ciptaan Allah SWT dengan melafazkan kalimah tasbih seperti Subhanallah untuk menunjukkan keagungan kuasa Allah. Dengan itu, anak-anak mereka boleh menerapkan ke dalam diri bahawa kepercayaan kepada Tuhan yang membuahkan nilai murni kesyukuran terhadap alam semesta yang dapat dilihat di dalam bapa mereka sendiri. Yang kedua, mengadakan program-program tentang konsep ketuhanan bagi generasi muda. Agensi-agensi yang ingin membantras ideologi etism ini haruslah menganjurkan program-program tentang konsep ketuhanan yang masyhur dan sesuai terhadap generasi muda agar dapat menarik perhatian mereka dengan lebih lanjut. Misalnya ceramah, pembicaraan secara digital di laman sosial, mereka wajarlah memanggil orang-orang yang berilmu tinggi dan mantap akan konsep ketuhanan. Hal ini kerana dapat menjawab persoalan-persoalan keraguan yang tertimbul di kalangan generasi muda yang mudah terpengaruh dengan fahaman agnostik atau ateistik tanpa menggunakan pendekatan yang sempit seperti pembahasan isu neraka dan seksaan. Yang ketiga, menguatkuasakan undang-undang. Dalam membantras isu ateism ini, kerajaan boleh menguatkuasakan undang-undang menerusi institusi keagamaan dan kuasa Raja-Raja Melayu untuk mengekang persatuan-persatuan yang menyebabkan kefahaman yang memesongkan akidah seseorang insan. Mereka ini mempromosikan ateism dengan kehidupan gaya bebas yang melampau.
Oleh itu, kerajaan boleh membendung budaya hedonisme ini dan memantau gerakan persatuan-persatuan ini daripada berjalan dengan lebih lanjut. Dengan menghadkan adanya pusat-pusat hiburan dan konsert-konsert yang melalaikan dengan undang-undang yang dipersetujui oleh orang atasan untuk kebaikan negara. Untuk mini kajian, telah didapati bahawa terdapat 3 perbezaan kefahaman iaitu kefahaman etis, kefahaman agnostik dan kefahaman teis. Kefahaman etis menolak secara mutlak wujudnya Tuhan atau segala yang bersifat ilahiyah, menetapkan hujah bahawa tiada bukti wujudnya Tuhan dan kegagalan sains mengabsahkan kewujudan Tuhan sebagai asas penolakan. Meyakini bahawa hidup ini adalah satu proses di mana tiada ruang untuk kewujudan Tuhan. Manakala kefahaman agnostis meragui dan tidak pasti akan kewujudan Tuhan. Tidak mementingkan pengetahuan tentang kewujudan Tuhan. Menganggap manusia harus menjalani kehidupan dengan keyakinan yang bersesuaian dan tidak terikat pada mana-mana agama. Manakala kefahaman teis mempercayai dan mengimani wujudnya Tuhan atau makhluk ilahiyah. Mempercayai Tuhan sebagai pencipta alam. Memiliki kepercayaan tidak bersyarat dan tidak mempersoalkan Tuhan dan sifat-sifatnya. Rumusan, etism semakin hari semakin meluas diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Isu etism ini mendatangkan pelbagai kesan buruk kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, isu ini perlu diberi tumpuan yang sepatutnya agar kita dapat membendung isu ini dari awal lagi sebelum ia menjadi semakin serius. Langkah-langkah yang sepatutnya harus diambil oleh pihak-pihak yang tertentu agar kita dapat melahirkan seseorang individu yang taat dan setia kepada agama masing-masing.